Salam sejahtera kepada Dr. Syafiee. Ini merupakan pembentangan saya, Angelina Anna Richard dan juga Lydia Anna Anthony untuk soalan 9 yang bertajuk Bincangkan Pembentukan Kerajaan Joseon serta pencapaian sosio-budayanya di Semenanjung Korea sejak tahun 1392 sehingga 1910. Seperti yang kita tahu, negara Korea ini merupakan salah satu negara yang terletak di benua Asia Timur Laut. Jadi, beratus-ratus tahun dahulu, negara Korea ini merupakan salah sebuah negara yang utuh lah. Tapi selepas berlakunya Perang Dunia Kedua sekitar tahun 1945, maka negara Korea, Semenanjung Korea ini dia telah terbahagi kepada dua buah negara. Yang pertama adalah negara Korea Selatan ataupun dikenali sebagai Republik Korea, dan negara yang kedua adalah negara Korea Utara, iaitu Republik Demokratik Korea. Jadi salah satu dinasti yang paling terkenal dan paling besar sekitar beratus-ratus tahun dahulu yang ada di Semenanjung Korea, iaitu dikenali sebagai dinasti Joseon ataupun dinasti Chosun. Jadi dinasti ini juga telah wujud sekitar 1392 sehingga 1910, dan juga dinasti ini dia telah mengamalkan pemerintahan feodal ataupun authoritarian yang berpusat, dan juga wujudnya sistem kelas dan struktur sosial yang lengkap. Abad ke-14, di mana dinasti Goryeo mengalami kemerosotan. Dinasti Goryeo ini dia merupakan dinasti yang wujud sebelum dinasti Joseon lagi, yang dikatakan telah ada sekitar pada tahun 918. Jadi salah satu faktor yang paling ketara lah disebabkan oleh peperangan yang berterusan. Jadi pada tahun 1392 itulah Yi Seung-gi ini dia telah berjaya menyingkirkan ataupun menggulingkan Jeongmon. Jeongmon ni dia ketua yang sangat disanjungi, yang sangat dihormati dekat dinasti Goryeo pada waktu itu. Beliau naik tahta sendirilah, beliau raja, dan maka wujudlah dinasti Joseon pada tahun 1392. Ibu kota turut dipindahkan ke Hanyang daripada Gyeongbokgung. Berlaku pula perbalahan antara putra-putra semasa zaman dinasti Joseon ini. Perbalahan ini pada mulanya adalah akibat daripada tindakan Perdana Menteri Jong Joon yang cuba untuk membatasi kekuasaan keluarga diraja pada waktu itu. Jadi, putra-putra tidak setuju dan berasa amarahlah dengan tindakan Perdana Menteri ini. Oleh sebab itulah Yi Bang-won yang merupakan putera kelima bertindak untuk menyerang istana pada waktu itu dan membunuh Perdana Menteri Jong Do-jong. Jadi Raja Taejo pada waktu itu dia telah menurunkan tahtanya kepada Yi Bagwa pada tahun 1398 yang dikenali juga sebagai Raja Jongjong. Jongjong ini tindakan yang pertama yang dilakukan olehnya adalah dengan mengembalikan ibu kota Hanyang tu tadi kepada Gyeongbokgung semula. Tahun 1400 pula berlaku perbalahan putera antara Yi Bang-won dan juga Yi Bang-gan. Raja Jongjon ataupun putera yang kedua ini tadi, dia merasa takut akan situasi ini. Segeralah menyerahkan tahtanya kepada Yi Bang-won. Raja Taejong telah mula memerintah dinasti Joseon sekitar tahun 1400. Pada abad ke-15-16, adanya kemajuan dalam bidang sains dan pendidikan, dan pemerintah yang sangat menonjol ataupun raja yang sangat menonjol pada waktu ini, pada abad ini adalah Sejong Agung. So misalnya dia telah mencipta Hangul yang masih digunakan oleh masyarakat Korea sehingga ke hari ini, dan juga berlakunya kemajuan dari segi saintifik dan budaya, astronomi, geografi. Berlakunya pencerobohan Jepun pada tahun 1592 sehingga ke 1598. Pada waktu ini Toyotomi Hideyoshi ini dia cuba untuk menyerang benua Asia, tapi serangan pencerobohan ni dia telah berjaya diatasi dengan adanya bantuan daripada Laksamana Yi Sun Sin, yang dikatakan dengan menggunakan kapal penyunya seperti yang tertera dalam gambar. Kapal penyu ini telah digunakan untuk melakukan serangan yang untuk mengatasi serangan pencerobohan yang telah dilakukan oleh Jepun.
dan kejayaan ini juga telah didorong dengan adanya bantuan daripada Ming China pada waktu itu. Pada akhir abad ke-19 ini, dia merupakan abad yang memperlihatkan pelbagai pembaharuan yang secara besar-besaranlah. Sehingga pada abad ini, dinasti Joseon dia telah menutup pintu laluan ataupun laluan perdagangan ataupun tidak memberi ataupun membuka ruang kepada mana-mana hubungan luar. Dan disebabkan itu, Semenanjung Korea pada waktu ini dia telah diberi gelaranlah oleh negara-negara luar sebagai negara bertapa disebabkan mereka tidak mempunyai mana-mana hubungan dengan negara luar. Namun selepas itu ni dia terpaksa dibuka semulalah laluan jalan perdagangan untuk yang seterusnya membawa kepada pemerintahan Jepun. Dan inilah bermulanya pemerintahan Jepun dekat Semenanjung Korea yang seterusnya menyebabkan dinasti Joseon telah berakhir pada 1910 dan pendudukan Jepun ini yang selama 35 tahun di Semenanjung Korea ini dikatakan mempunyai pelbagai peristiwa-peristiwa sedih. Seterusnya saya akan membentangkan tentang pencapaian sosio-budaya yang ada di Semenanjung Korea. Pencapaian yang pertama ialah penciptaan huruf Korea iaitu Hangul. Hangul mempunyai sejarah yang agak singkat yang menjangkau kurang daripada 600 tahun yang mempunyai titik evolusi yang unik. Tidak seperti abjad lain yang telah berkembang dari semasa ke semasa. Abjad Korea direka oleh King Sejong the Great yang muncul dengan 28 huruf pada tahun 1443 dan dikenali sebagai Yun Min Jung yang bermaksud Standard Sound for the Instruction of the People. Hangul mempunyai sekurang-kurangnya 4 ciri yang menonjol di antara pelbagai abjad yang terdapat di dunia. Pertama, keaslian abjad adalah tiada tandingannya dari segi ciptaan berasaskan tujuan dan rumusan saintifik bagi suku kata. Hangul ialah satu-satunya abjad di mana pencipta dan tarikh pengisytiharannya direkodkan dan diketahui. Motivasi di sebalik ciptaan itu adalah untuk memerangi buta huruf orang ramai yang berleluasa pada ketika itu. Golongan celik huruf kebanyakannya adalah golongan elit yang menguasai bahasa Cina dan sejumlah besar aksara yang tidak sesuai dengan bahasa lisan Korea yang sering digunakan oleh masyarakat. Dan oleh itu, Raja Sejong telah menciptakan abjad baru untuk golongan kelas bawahan bagi menggalakkan rakyat untuk membaca dan menulis. Raja Sejong menekankan selepas pengisytiharan itu, orang pintar sekurang-kurangnya boleh belajar membaca abjad itu hanya dalam 1 pagi dan orang yang lambat sekurang-kurangnya belajar membaca dalam masa 10 hari. Ini adalah perbezaan yang ketara dengan percubaan dalam menguasai bahasa Cina yang secara amnya mengambil masa kira-kira 4 tahun untuk kanak-kanak usia sekolah belajar membaca. Melalui kelahiran sistem penulisan dan abjad Korea yang unik, Hangul telah memberikan pengaruh yang signifikan kepada masyarakat amnya dan pada literasi khususnya. Pada dasarnya, Hangul dicipta atas semangat dan belas kasihan Raja Sejong dengan ketidakupayaan orang awam untuk menyatakan fikiran dan idea mereka secara bertulis. Tambahan lagi autonomi daripada sistem tulisan Cina yang tidak konsisten dengan bahasa lisan Korea. Dan atas alasan kebolehgunaan abjad yang pragmatik dan demokratik dan sesiapa sahaja boleh belajar membaca dengan mudah dalam tempoh yang singkat dan tanpa banyak hafalan. Seterusnya ialah Neo-Confucianisme. Di Ming China, Neo-Confucianisme telah diterima pakai sebagai ideologi negara. Dalam dinasti Joseon baharu, iaitu pada tahun 1392 hingga 1910, telah mengikutinya dan turut menerima pakai Neo-Confucianisme sebagai sistem kepercayaan utama di kalangan ulama dan pentadbir. Usaha Zhou Guangzhou untuk menyebarkan Neo-Confucianisme di kalangan penduduk telah diikuti dengan kemunculan 2 cendekiawan Konfusianisme yang terkenal di Korea,
yaitu Yi Huang dan Yi pada tahun 1536 hingga 1584 yang sering dirujuk dengan nama pena mereka yaitu Tao Gui dan Yulgok. Setelah menghentikan semua model lain untuk negara bangsa Korea, pada permulaan abad ke-17, pemikiran Neo-Confucianisme mengalami perpecahan pertama antara orang Barat dan Timur, dan sekali lagi antara orang Selatan dan Utara. Inti kepada perpecahan ini adalah persoalan penggantian dalam monarki Korea dan cara puak yang menentang harus ditangani. Sebilangan besar sejarah Neo-Confucianisme juga mula mempersoalkan kepercayaan dan amalan metafizik tertentu. Sebuah gerakan yang dikenali sebagai Silhak berpendapat bahawa pemikiran Neo-Confucianisme sepatutnya diasaskan lebih dalam pembaharuan daripada mengekalkan status quo. Perbezaan antara pelbagai aliran Confucius dan Neo-Confucianisme berkembang menjadi konflik apabila negara-negara barat berusaha untuk memaksa masyarakat Korea yang terbuka kepada perdagangan barat, teknologi barat, dan institusi barat. Kebimbangan khususnya adalah semakin banyak sekolah mubalik Katolik dan Protestan yang bukan sahaja mengajar pedagogi barat tetapi juga kepercayaan agama Kristian. Pada tahun 1894, konservatif Korea, nasionalis, dan neo-Confucian memberontak terhadap apa yang mereka anggap sebagai kehilangan masyarakat dan budaya Korea kepada pengaruh asing oleh pengabaian klasik Cina dan upacara Confucianisme. Turut berlaku pemberontakan Donghak, juga dikenali sebagai Perang Petani 1894. Pemberontakan ini bertujuan untuk memperluaskan tindakan kumpulan kecil gerakan Donghak yang bermula pada tahun 1892. Mereka bersatu menjadi satu tentera gerila petani, yaitu Tentera Tani Donghak, dikenali sebagai Tentera Tani Donghak, dan pemberontak bersenjata diri menyerbu pejabat kerajaan dan membunuh tuan tanah kaya, peniaga, dan orang asing. Kekalahan pemberontak Donghak telah menghalau Neo-Confucianisme yang bersemangat keluar dari bandar dan kekuasaan luar bandar dan terpencil di negara ini. Walau bagaimanapun, pemberontakan telah menarik China ke dalam konflik dan dalam perselisihan langsung dengan Jepun, dan berlaku Perang China-Jepun yang pertama. Dengan kekalahan Qing China, Korea telah dirampas daripada pengaruh China mengenai pentadbiran dan pembangunannya. Pada tahun 1904, Jepun mengalahkan Rusia dalam Perang Rusia-Jepun, menamatkan pengaruh Rusia di Korea juga. Akibatnya, Jepun mengilhakkan Korea sebagai negeri naungan pada tahun 1910 dan menamatkan kerajaan Joseon dan menghasilkan penduduk selama 30 tahun. Korea telah berada di bawah pemerintahan Jepun yang berusaha untuk menggantikan budaya Jepun dengan Korea. Dalam tempoh ini, pentadbiran Jepun menggunakan bahasa Jepun, pendidikan Jepun, amalan Jepun, dan juga nama keluarga Jepun kepada penduduk Korea, terutamanya di bandar-bandar besar dan kawasan pinggir bandar di sekitarnya. Walau bagaimanapun, di kawasan terpencil di Korea dan jauh ke Manchuria, warga Korea terus melancarkan perang gerila menentang Jepun dan mendapatkan simpati untuk matlamat Neo-Confucianisme dalam membuat reformasi dan parti ekonomi di kalangan pergerakan komunis yang semakin meningkat. Dengan berakhirnya pendudukan Jepun, pemikiran Confucian dan Neo-Confucianisme telah mengalami peninasan jika tidak disengajakan semasa Perang Korea serta pemerintahan diktator yang menindas akan menyusul. Dengan kejatuhan dinasti Joseon pada tahun 1900, Neo-Confucianisme kehilangan banyak pengaruhnya. Seterusnya, sebagai kesimpulan, dinasti Joseon adalah sebuah dinasti yang besar dan memiliki pengaruh yang besar pula dalam perkembangan kebudayaan Korea. Banyak sekali peninggalan-peninggalan dinasti Joseon yang masih dapat kita temui hingga saat ini. Salah satunya adalah Hangul, huruf alfabet yang merupakan peninggalan dinasti Joseon yang sampai saat ini masih digunakan oleh masyarakat Korea dan
dijadikan sebagai huruf rasmi Korea. Joseon memang sangat berperanan besar dalam terbentuknya negara Korea, dan warisan sejarah ini telah membuat Korea menjadi negara yang besar seperti saat ini. Karena di era modern seperti sekarang, walaupun sudah banyak sekali pengaruh asing yang masuk, namun masyarakat Korea tetap mempertahankan nilai-nilai budaya yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka. Pada tahun 1945, Korea berhasil meraih kemerdekaannya, tetapi negara ini terpecah menjadi dua, yaitu Korea Selatan yang menggunakan nama Hanguk dan Korea Utara yang menggunakan nama Joseon.